Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini, di hari yang baik, di bulan yang baik, iaitu pada 3, hari ini kita 3 kan, 3 Muharram, berada di bulan-bulan yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan bulan Muharram ni digalakkan kita untuk memperbanyakkan ibadah puasa. Antara sebabnya kerana Nabi SAW menyebutkan bulan yang paling utama untuk beribadah puasa, melaksanakan ibadah puasa selepas Ramadan adalah pada bulan Muharram. Okay? Bulan Muharram adalah bulan yang utama untuk beribadah puasa selepas bulan Ramadan. Okey, baik, insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, moga-moga menjadi semangat kepada kita untuk berpuasa di dalam bulan Muharram. Dan ada satu hari yang khusus untuk kita beribadah puasa adalah pada hari Ashura, hari yang ke-10 Muharram. Kita sebut 10 dalam bilangan bahasa Arab, iaitu Ashara. Jadi Ashura adalah hari yang ke-10. Dan sebab itu dianjurkan untuk kita berpuasa pada 2 hari di bulan Muharram ini adalah untuk membezakan ibadah kita dengan agama yang lain. Sebab agama yang lain pun ada juga menghidupkan pada 10 Muharram. Jadi Nabi menganjurkan perbezaan kita dengan mereka dengan adanya hari Tasu'a. Daripada kalimah tis'ah, 9, menjadi Tasu'a, hari yang ke-9 Muharram dan hari yang ke-10 Muharram. Dia anjurkan untuk kita berpuasa. InsyaAllah jatuhnya pada hari Rabu minggu hadapan dan juga pada hari Khamis minggu hadapan. Kalau tuan-tuan dapat buatlah pada 9 Muharram dan juga pada 10 Muharram, Rabu dan juga Khamis. Kalau tak dapat tuan-tuan, minimum sekali, paling tidak jangan tinggalkan puasa pada hari Khamis minggu hadapan, iaitu 10 Muharram. Kerana pada 10 Muharram, Nabi SAW, siapa yang berpuasa pada Yaumul Ashura, ahtasibu, aku mengharapkan, an yukaffirah as-sanatul madiyah, iaitu Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa setahun yang lalu. Okay, kita dah puasa hari Arafah dah bulan lalu, dapat pengampunan 2 tahun. Nabi mengharapkan, di situ ada kalimah optimis, pengharapan daripada Nabi SAW. Ahtasibu, dalam hadis menyebutkan ahtasibu, aku mengharapkan an yakfura, Allah Ta'ala memberikan pengampunan. Okay? Jadinya tuan-tuan, hari Arafah 2 tahun pengampunan, hari Ashura setahun pengampunan. Dalam tempoh 2 bulan ini, kalau tuan-tuan menghidupkan ibadah ni, paling tidak kita dapat pengampunan 3 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, jatuh pada hari Khamis minggu hadapan, hari Ashura. Tapi Nabi galakkan kita berbeza dengan ibadah agama lain, puasalah pada hari 9 Muharram ataupun pada 10 Muharram ataupun 10 Muharram dan juga 11 Muharram. Okey, tapi paling tidak tuan-tuan tak dapat juga, paling tidak adalah pada 10 Muharram, insya-Allah. Sama-sama kita azam, sama-sama kita doa dan kita panjang-panjangkan dalam grup WhatsApp kita, family kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, kalaulah tak mampu, tiba-tiba ada keuzuran, ada halangan, mudah-mudahan niat yang kita dah, usaha yang kita nak buat hari Ashura ni, nak berpuasa ni, Allah Ta'ala tetap catatkan ia sebagai ibadah dah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kita masih lagi di dalam bulan haram. Bulan hadapan, bulan Safar, kita keluar daripada bulan haram. Yang mana saya sebutkan pada awal dahulu tuan-tuan, bulan Muharram ni adalah bulan yang utama, yang disebutkan sebagai bulan kemuliaan, bulan haram. Okey, yang mana kata Abdullah bin Abbas,
Siapa yang beribadah di bulan haram, Allah Ta'ala akan tambah dan gandakan pahalanya. Dan sesiapa yang melakukan kemaksiatan di dalam bulan haram, Allah juga akan gandakan azabnya. Sama erti kalimah bulan haram dengan tanah haram. Kita sampai je tanah haram tuan-tuan, automatik kita tutup aurat, automatik kita jaga mulut kita, automatik jaga hati kita, automatik kita jaga ibadah kita. Sebab kita yakin tanah haram ni dia tak sama dengan tanah selain daripada tanah haram. Saya berada dekat tanah haram ni, selalunya balasannya cash. Ganjaran pahalanya berganda-ganda. Ganjaran balasan azabnya juga adalah berganda-ganda. Kita ada keyakinan seperti itu. Ia sama maksud dengan bulan haram. Okey, bulan haram. Kita berada di bulan haram ni tuan-tuan. Bahkan keutamaan bulan haram ni lebih utama daripada tanah haram. Sebab tanah haram lokasi itu saja. Bulan haram sepanjang waktu ni. Kita dah lalu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ni tuan-tuan. Sepanjang waktu, setiap masa, setiap detik dan tidak ada had tempat. Sepanjang berada bulan haram ni tuan-tuan, waspada dengan tindak tanduk kita, perbuatan kita dan juga amalan-amalan kita, insya-Allah. Okey, baik. Sekadar saya nak tengok dulu komen-komen tuan-tuan. Saya mohon maaf, hari ni saya live melalui handphone sahaja. Sebab isunya hari ni saya ada masalah internet di rumah. Okey, baik. Okey, baik. InsyaAllah hari ini kita akan membaca surah yang baru. Mungkin surah yang menjadi surah lazim dalam masyarakat kita. Juga mungkin tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah pun sentiasa membaca surah ini dan melazimi surah ini. Okay? Kerana kita selalu dengar tentang surah yang dimurahkan rezeki kan. Siapa nak murah rezeki, nak keluar daripada kemiskinan, kepapaan, bacalah surah Al-Waqi'ah. Betul ke surah Waqi'ah ni boleh keluarkan kita daripada kepapaan? Nanti kita akan tengok. Okay? Baik. Hari ini kita akan baca surah Al-Waqi'ah, iaitu surah yang ke-56 di dalam Al-Quran. Sekadar latar belakang surah Al-Waqi'ah ni, mudah-mudahan dengan tahu cerita surah Al-Waqi'ah, latar belakang dia sebelum kita masuk tafsir dia, menimbulkan rasa kecintaan kita kepada surah Al-Waqi'ah. Iaitu pada surah Al-Waqi'ah ini, dia adalah surah yang diturunkan selepas surah Asy-Syu'ara. Okay? Dia diturunkan selepas surah Asy-Syu'ara. Dan surah Al-Waqi'ah ini, kalau tengok dalam kedudukan Al-Quran, dia berada selepas surah Ar-Rahman dan dia sebelum daripada surah Al-Hadid. Nanti tuan-tuan, saya ada kesempatan saya akan tunjukkan pada tuan-tuan perkaitan di antara Ar-Rahman dan juga Al-Waqi'ah. Dan Al-Waqi'ah bersama dengan Al-Hadid. Dia ada turutan dia. Cerita dia bersambung dan berkait di antara satu sama yang lain. Sangat rapat perkaitan di antara surah-surah ini. Okay, daripada satu surah ke satu surah, sangat berkait rapat. Okey. Baik. Surah Al-Waqi'ah ada 96 ayat dan surah ini adalah surah Makkiyah. Bila saya sebut saja surah Makkiyah, tuan-tuan dah faham Makkiyah adalah surah Mekah, surah yang diturunkan sebelum hijrah. Itu dia punya tempoh waktu dia. Dan bila kata surah Mekah, artinya surah ia tak lari daripada cerita hari kiamat. Okay? Dia sangat berkait dengan cerita keimanan, cerita akidah kita, tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Dan salah satu dia punya syarat dia ataupun ciri-ciri surah Makkiyah adalah berkaitan tentang Yaumul Qiyamah. Cerita berkaitan tentang hari kiamat. Cerita syurganya, cerita nerakanya, cerita balasan-balasannya, keadaan-keadaan suasana pada hari kiamat selalunya berada di surah Makkiyah, surah Mekah. Okay, sebelum hijrah. Okay. Baik, sekarang tuan-tuan, hari ini saya rasa mungkin kita sempat baca tafsir pada ayat pertama, ayat kedua. Namun pada awal-awal ni saya akan detailkan pada tuan-tuan perkaitan di antara nama dulu. Okay, kenapa surah ini dinamakan dengan nama Al-Waqi'ah? Okay, kenapa nama ini dinamakan dengan Al-Waqi'ah?
Al-Waqi'ah, tengok pada terjemahan ibu-ibu ayah-ayah yang berada di tangan ibu-ibu ayah-ayah Quran terjemahan tu, semuanya diterjemahkan dengan hari kiamat. Okey, semuanya diterjemahkan dengan nama hari kiamat. Dan kita maklum hari kiamat ni memiliki banyak nama, sangat banyak. Okey, hari kiamat banyak nama. Antaranya iaitu kita sebut sebagai Yaumus Sakhah, hari jeritan, teriakan yang memekakkan. Ada juga Allah Ta'ala menggunakan sebagai Yaumul Haqqah. Ada kala Allah gunakan Yaumul Ghashiyah. Ada kala Allah sebut sebagai Yaumul Qiyamah, Yaumul apa lagi? Yaumul Qari'ah, dan antaranya iaitu Yaumul Waqi'ah. Walaupun semuanya diterjemahkan dengan terjemahan yang sama, hari kiamat, namun setiap nama itu adalah mensifatkan situasi dan suasana kiamat, memberi maksud kepada keadaan kiamat. Apa yang dimaksudkan dengan waqi'ah? Apa yang dimaksudkan dengan qari'ah? Apa yang dimaksudkan dengan haqqah? Walaupun namanya Yaumul Qiyamah, hari kiamat, tetapi memberi maksud yang berbeza-beza. Siapa yang faham, maka dia akan dapat gambaran awal macam mana keadaan situasi peristiwa hari kiamat. Jadinya Al-Waqi'ah, nama surah ini diambil daripada ayat yang pertama, Idza waqa'atil waqi'ah, iaitu Allah Ta'ala sebut apabila berlakunya Al-Waqi'ah, merujuk pada hari kiamat. Tuan-tuan tengok dulu, kita tak tengok tafsir dulu tuan-tuan, kita boleh tengok nama Al-Waqi'ah. Dia datang daripada root word dia, kata akar dia, iaitu daripada kalimah waw, qaf, ain. Waw, qaf, ain. Kita sebut sebagai waqa'a. Itu adalah kata dasar dia, kata akar dia, root word dia, waqa'a. Okey. Waqa'a ni apa tuan-tuan? Waqa'a di sini, kalau kita tengok dalam kitab Al-Mufradat fil Quran, iaitu Ar-Raghib Asfahani sebutkan, waqa'a ni adalah al-thubutu syai' wa suqutuh. Dia kata adalah tempat tetap sesuatu dan tempat jatuh sesuatu. Okey, saya ulang sekali tuan-tuan. Kalimah waqa'a, kalau tengok dalam kitab Al-Mufradat fil Quran yang dikarang oleh Ar-Raghib Asfahani, dia kata waqa'a ni adalah bermaksud al-thubutu syai' wa suqutu, sesuatu yang tetap dan sesuatu yang jatuh. Itu maksudnya al-waqa'ah, kalimah waqa'ah, itu terjemahan dia. Dan dia kata apa? Waqa'ah ni adalah al-wuku'. Al-wuku'. Okey, itu masdar dia. Wuku'. Saya minta maaf tuan-tuan. Saya minta maaf kalau pening-pening, tak apa Tak apa. Pening tu maksudnya peningkatan, pening. Okey. Baik. Waqa'ah dia bermaksud tempat tetap dan tempat jatuh. Dan kata Ar-Raghib, dia kata apa? Kalau waqa'ah tu menjadi waqi'ah, dengar betul sebab dia sebut dalam Mufradat fil Quran ni, waqa'ah tu bila jadi waqi'ah, ia memberi maksud la tuqal illa. Okey. Waqi'ah ni tak akan dikatakan illa, melainkan ia akan merujuk kepada fi syiddah wal makruh. Kata Raghib, kata al-waqi'ah ni datang daripada kalimah waqa'ah tadi tu, iaitu tempat jatuh dan tempat tetap. Namun kalau dia berubah kalimah dia menjadi waqi'ah, maka dia akan merujuk kepada sesuatu yang asyiddah wa makruh, merujuk pada sesuatu peristiwa yang sangat susah, sangat sulit dan sangat tak disukai. Itu maksud al-waqi'ah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadinya tuan-tuan, kata ulama yang duk kaji kalimah-kalimah mufrad ni, kalimah-kalimah di dalam Quran ni, yang kadang-kadang kita suka tahu, baca satu ayat ni, kita tahu terjemahan biasa je, literal. Tapi bila kita kaji kenapa Allah gunakan kalimah-kalimah ini, macam kiamat dengan kalimah waqi'ah ni, dia ada maksud-maksudnya. Jadi kata Ar-Raghib ni, dia kata apa?
Kalimah waqi'ah ni selalu merujuk kepada peristiwa yang tak disukai ataupun merujuk kepada peristiwa yang sangat-sangat susah dan sangat-sangat sulit. Dan kata Ar-Raghib lagi, kebiasaannya Allah Ta'ala akan menggunakan kalimah waqa'a kepada ayat-ayat yang merujuk kepada azab. Bila Allah Ta'ala nak cerita datangnya azab, datangnya balasan yang mengerikan, kebiasaan Allah Ta'ala akan gunakan kalimah waqa'a. Kebiasaannya kalimah waqa'a. Jadinya tuan-tuan, kat sini kita dah boleh nampak dah secara literal dulu bila disebut al-waqi'ah sebagai nama kepada peristiwa kiamat, jadi kita dah nampak apa yang Allah Ta'ala nak highlightkan kepada kita, iaitu ini adalah satu hari, satu waktu, peristiwa yang bakal berlaku, mesti berlaku, adalah peristiwa yang tak disukai. Sebab semua amalan kita akan dibongkarkan, semua aib kita akan diceritakan, dan semua amalan kita akan diberikan ganjaran ataupun hukuman. Itu adalah hari yang sangat mengerikan. Kita tak suka, dan hari itu adalah hari yang paling sulit. Semua kesusahan-kesusahan yang pernah Nabi sebut di Yaumul Mahsyar, daripada hari kebangkitan sampailah hari kita di hadapan Allah, sampai nak masuk syurga neraka, ia adalah hari-hari yang sangat mencemaskan, mendebarkan, mengerikan. Ni belum sampai azab lagi tuan-tuan. Baru waktu-waktu awal untuk dihisap tu dah menjadi waktu-waktu yang ngeri. Jadi Allah Ta'ala sebut ini adalah nama kepada surah ini. Bagi kita yang dah mula faham apa yang dimaksudkan dengan al-waqi'ah, kita nampak dekat sini tuan-tuan, kita dah rasa satu kegerunan sepatutnya. Okay, kita dah rasa satu kegerunan kepada surah ini. Sebab nama surah pun memberikan satu fahaman awal pada kita. Ia adalah hari yang paling sulit, hari yang kita tak suka untuk tak bertemu pada hari tersebut, melainkan kita buat preparation dengan amalan-amalan soleh kita. Okay, kalau orang Arab mungkin dia nampak al-waqi'ah, dia dah faham dah satu perasaan yang sangat ialah menceritakan tentang hari yang sulit, hari yang tak disukai. Cuma kita baru faham dalam sudut bahasa Arab ni. Inilah perasaan yang sepatutnya kita letakkan pada surah Al-Waqi'ah. Nanti saya akan sebut pada tuan-tuan apa kesan Al-Waqi'ah ni kepada Nabi secara zahir. Nanti tuan-tuan akan nampak ada impak Nabi bila turun saja surah Al-Waqi'ah ni, ada impak yang terjadi pada Nabi. Bukan impak dalaman, impak luaran. Ada sesuatu berubah pada diri Nabi SAW bila Allah turunkan surah Al-Waqi'ah. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Namun, tadi saya sebut Ar-Raghib Asfahani sebutkan macam tu. Itu Al-Waqi'ah. Namun Al-Imam Ibn Kathir pula, dia menyebutkan Al-Waqi'ah. Okey, dia kata Al-Waqi'ah ini adalah hari yang pasti terjadi. Itu kalau kalimah daripada Al-Imam Ibn Kathir. Dia kata apa? Al-Waqi'ah ini merujuk kepada hari yang pasti terjadi, hari yang mesti terjadi. Itu maksud Al-Waqi'ah. Maksudnya kalau tuan-tuan boleh buat satu ayat Al-Waqi'ah ni yang diberi nama kepada nama kiamat, secara terjemahan panjangnya adalah hari yang sulit, hari kesusahan yang pasti terjadi dan mesti terjadi. Lebih kurang macam tu dia punya maksud dia. Itu maksudnya Al-Waqi'ah. Okey, Al-Waqi'ah. Bahkan kalau tuan-tuan buat carian di kamus Arab, kalimah al-waqi'ah daripada kalimah waqi', waqi' diterjemahkan sebagai reality. Okey, reality. Maksudnya hari kiamat, Al-Imam Ibn Kathir kata ini adalah hari yang pasti terjadi kan, hari yang pasti terjadi. Jadi dalam bahasa kita, hari yang reality. Inilah hari yang betul-betul hari. Inilah hari yang sebenar-benarnya. Sebab kehidupan hari-harian kita di dunia bukan hari yang reality tuan-tuan. Bukan reality. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا apa?
la'ibun wa lahwun, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan hanyalah permainan dan senda gurau sahaja. Belum realiti lagi tuan-tuan. Ini benda yang istilah kita main-main. Realiti kamu adalah pada yaumul waqi'ah. Itu adalah yaumul waqi'ah. Hari kiamat, hari pasti terjadi, hari realiti, hari yang sebenar-benarnya. Disitulah kehidupan yang sebenar-benarnya berlaku pada waktu tersebut. Okey, boleh tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan al-waqi'ah. Okey, boleh? Boleh? Nanti kita akan tengok nanti pada tafsir nanti Allah gunakan kalimah ta marbutah di penghujung kalimah al-waqi'ah tu, ada maksud-maksud yang tertentu. InsyaAllah kita akan jumpa nanti. Okey, baik. Yang kedua, setelah kita tahu nama al-waqi'ah, sekarang kita tengok cerita tentang kelebihan surah al-waqi'ah. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah ada tafsir terjemahan Al-Imam Ibn Kathir, iaitu Al-Quranul Azim, Quran tafsir daripada Al-Imam Ibn Kathir, namanya Tafsir Al-Quranul Azim. Dia ada bawa pada permulaan muqaddimah surah Al-Qari'ah ini dengan 3 hadis daripada 3 hadis bercerita tentang kelebihan ataupun hadis yang berkaitan dengan yaumul berkaitan dengan hari dengan surah Al-Waqi'ah. Okey, dah ada bawa 3 hadis. Pertama, kita boleh kata ini sebagai kelebihan dia. Pertama, daripada Abu Ishaq menceritakan daripada Ikrimah, daripada Abdullah bin Abbas, dia berkata Abu Bakar, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, mentua Nabi SAW, pernah bertanya pada Nabi SAW, kata Abu Bakar kepada Nabi, ya Muhammad, ya Rasul, qad shibta, wahai Muhammad, kau dah beruban ya. Ni perbualan sahabat Nabi Abu Bakar kepada Nabi, qad shibta Muhammad, kamu dah beruban ya. Lalu Nabi SAW menjawab, kata Nabi, syayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasa'alun wa idza syamsu kuwirat. Nabi SAW menyebutkan, aku telah beruban disebabkan surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, dan juga surah Asy-Syamsu Kuwirat, iaitu surah At-Takwir. Okay, ibu-ibu, ayah-ayah boleh ikuti saya? Boleh? Hadis yang pertama ni, Abu Bakar tanya pada Nabi, ya Rasul, kamu dah beruban ke? Sebab kalau tuan-tuan baca dalam riwayat Imam Tirmizi daripada Anas bin Malik, Nabi SAW ni, kata Anas, kalau dikira bilangan uban pada wajah Nabi, maknanya pada rambut dan juga janggut Nabi ni, kata Anas, tak kurang daripada 19 helai. Itu pun uban-uban yang tumbuh di hujung-hujung ni. Dia bukan uban dekat tengah-tengah ni, hujung-hujung ni saja. Ni dalam riwayat Anas bin Malik. Kalau di janggut pun boleh dikira. Sebab apa? Sebab Nabi antara manusia yang sangat menjaga keterampilan dia, menjaga pemakanan dan kesihatan dia. Okey, sebab itu Nabi SAW ni, dia memiliki tubuh badan yang sihat, daripada pemakanan yang sihat. Sebab itu Nabi ni tak beruban. Sebab itu Nabi ni kita kata dalam keadaan kemas, dalam keadaan sempurna, dalam keadaan yang sangat-sangat kita kata komplit dah. Dirinya tu sangat-sangat fit. Okey. Bila tumbuh uban tu, sahabat-sahabat Nabi tersedak, perasan, dah beruban dah wahai Muhammad, kamu dah beruban dah. Dan Nabi kata, aku beruban. Ni saya kata perubahan fizikal Nabi adalah disebabkan surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba amma yatasa'alun, dan juga surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Ada 5 surah, kata Nabi, menyebabkan aku beruban. Ada 5 surah ni menyebabkan aku beruban. Nampak tuan-tuan? Ni yang saya katakan. Nama surah ni Al-Waqi'ah saja sudah memberi impak kepada diri Nabi SAW. Bukan dalaman saja tuan-tuan. Luaran memberi perubahan yang ketara pada Nabi, iaitu mengeluarkan uban-uban pada wajah Nabi. Kenapa? Sebab kandungan Waqi'ah ni kalau betul-betul dihadam, difahami,
kita akan rasa kegerunan dan ketakutan pada hari Al-Waqi'ah, pada hari kiamat nanti. Dan Nabi SAW sampai keluar uban tu, satu kerana ketakutan dengan cerita Al-Waqi'ah, satu lagi kerana Nabi SAW memikirkan keadaan umatnya pada Yaumul Waqi'ah, pada hari kiamat nanti. Kerana kesusahannya memikirkan tentang umatnya, apa yang akan terjadi ni, menyebabkan tumbuhlah uban Nabi disebabkan 5 surah ni. Dan 5 surah ni, kalau ibu-ibu ayah baca secara seimbas ataupun baca secara kesimpulan, 5 surah ni berbicara berkaitan tentang Yaumul Qiyamah, bicara tentang hari kiamat, hari akhirat. Okey, sama penceritaan dia tentang hari kiamat, hari akhirat. Boleh? Boleh. Itu yang dimaksudkan kenapa tumbuhnya uban pada Nabi SAW disebabkan surah Al-Waqi'ah. Okey, boleh? Jelas? Okey. Boleh saya teruskan lagi? Yang kedua, hadis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, dia kata daripada Abdullah bin Wahab, meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW kata, Abdullah bin Mas'ud, dia pernah dengar Nabi bersabda, kata Nabi, man qara'a suratul waqi'ah kullu laylah, sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, lam tusibhu faqatan abada. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, kullu laylah, dalam hadis sebut kullu laylah, lam tusibhu faqah abada, dia tidak akan ditimpa faqah. Faqah ni iaitu kesusahan, kesulitan, kefakiran. Dia tak akan ditimpa dengan musibah, kesusahan selama-lamanya. Syaratnya dia membaca Al-Waqi'ah sepanjang malam, setiap malam dia baca surah Al-Waqi'ah. Namun tuan-tuan, hadis yang dikatakan oleh Abdullah bin Wahab ni, hadis ni adalah hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Okey, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Ini disebutkan dalam kitab ni. Okey. Baik. Cuma ya tuan-tuan, saya memikirkan mungkin, okey, tuan-tuan boleh dengar saya kata, dengar mungkin kalau hadis ni benar, kalau hadis ni maksudnya diterima, siapa yang membaca setiap malam surah ini, surah Al-Waqi'ah, maka Allah Ta'ala takkan timpakan dia dengan kefakiran, kesusahan dan kesulitan selama-lamanya di dunia. Saya merasakan tiba-tiba Allah Ta'ala baca hadis ni, walaupun hadis daif, saya fikirkan tuan-tuan, sebenarnya hadis ni mungkin yang dimaksudkan tak ditimpa dengan faqah abadan, yang dikatakan tak ditimpa dengan kesulitan dan kesusahan selama-lamanya, mungkinlah kita boleh kata iaitu sesiapa yang betul-betul memahami tentang Al-Waqi'ah, kerisauan dia adalah kerisauan Al-Waqi'ah, cerita tentang kiamat. Hidup dia hanya fikir, macam mana keadaan saya nak bertemu dengan Allah, apa amalan saya yang saya nak bawa, apa yang saya bakal terima di hari kiamat. Maksudnya dia hanya risau tentang hari kiamat dia. Sudah tentu dia tidak akan lagi rasa susah dan sulit untuk kehidupan di dunia. Saya ulangi tuan-tuan. Sesiapa yang betul-betul hadam surah ini, baca sungguh-sungguh, faham sungguh-sungguh, membayangkan sungguh-sungguh apa yang Allah Ta'ala sebut balasan syurga, keadaan mereka-mereka, ada 3 golongan dalam surah ini, betul-betul faham, dia akan sampai satu tahap, dia akan risau tentang apa yang bakal dia bawa bertemu dengan Allah di hari akhirat, menyebabkan dia tak akan rasa lagi susah dan sulit di dunia ini. Sebab dia akan rasa kesulitan sebenar yang realiti adalah kesulitan bila mana berada di Yaumul Akhirah, Yaumul Qiyamah, bukan di dunia. Dunia ni bukan kesulitan pun. Ia adalah ujian-ujian yang Allah Ta'ala sengaja berikan, dan ujian itu ditempuh untuk didatangkan pahala kepada kita. Okey? Sehingga seperti yang Nabi sebutkan, kamu tercucuk duri pun itu adalah satu ibadat, satu pengampunan dosa kepada kamu, asalkan kita bersabar. Okey, tuan-tuan boleh faham maksud saya? Jadinya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya pada saya, adakah surah ini benar dikatakan siapa yang membaca boleh menghilangkan kesusahan, kesulitan? Kalau berdasarkan daripada pandangan para ulama hadis kita, mereka katakan hadis ini dhaif, dan saya pun kata
Tak semestinya. Taklah membaca surah Waqiah Allah Ta'ala hilangkan kekepapaan, kefakiran, kemiskinan. Tak. Okay, tak. Sebab fadilat membaca Quran ada. Cuma fadilat khusus untuk surah ini tidak ada. Okay, para ulama hadis yang lebih mengetahui, mengkaji perawi-perawi di dalam hadis ini mengatakan hadis ini dhaif. Okay, tak diterima. Tetapi saya memikirkan yang dimaksudkan dengan menghilangkan kefakiran, kesusahan, kemiskinan tu bukan dari sudut kita baca, kita tak miskin. Tak, tetapi bila kita faham cerita kiamat, kerisauan di hati kita adalah kerisauan kiamat, maka kita tak akan rasa lagi risau dengan dunia kita. Kita tak akan rasa lagi susah dengan dunia kita. Sebab risau dan susah yang sebenar adalah pada hari kiamat, bukan lagi di dunia. Macam hari sekarang tuan-tuan, kita dah jadi takut dah. Saya nak keluar ni, sekarang musim pandemik. Saya takut itu, saya takut ni. Kita terlalu risau sebab kita percaya kalau saya keluar tak sengaja mungkin terkena wabak, dia boleh membawa kepada kematian. Kita rasa risau kat situ tuan-tuan. Tetapi kerisauan tu adalah, kita kata adalah dia punya sebab-sebab dia lah. Betul lah kerisauan tu. Tetapi kalau kita betul-betul rasa risau tentang hari kiamat, yang mana kita yakin semua orang akan meninggal dunia, semua orang akan kembali kepada Allah Ta'ala, semua akan kembali. Kita percaya sungguh, saya terkena wabak ke tak terkena wabak, saya tetap akan kembali kepada Allah. Kerisauan saya bukan sekarang ni, bukan tentang wabak ni, tapi kerisauan saya apa bekalan saya kalau saya mati sekarang. Bukan kerisauan saya kalau saya terkena wabak, saya mati, saya risau. Saya risau nak mati. Saya risau apa yang bakal berlaku pada saya selepas mati. Itu kerisauan yang lebih besar. Jadinya bila kita fikir macam tu tuan-tuan, kita tak berapa rasa risau, tak rasa miskin, tak rasa susah dengan kehidupan dunia. Sebab susah yang sebenarnya adalah pada yaumul waqi'ah, hari realiti tu. Okey, boleh tuan-tuan? Okey. Baik, jadi kita boleh kata pada hadis yang didhaifkan oleh Albani ni, dia bukan dari sudut kemiskinan dan kefakiran secara zahir, duit tak ada, hidup susah, hidup sempit, tidak. Tetapi dari sudut jiwa kita. Okay, kita tak rasa sempit dengan ujian Allah, kita tak rasa susah dengan kemiskinan di dunia ini, sebab kita hanya memikirkan tentang akhirat kita. Dunia kita rasa susah-susah pun sentiasa ada kelapangan. Sebab itu tuan-tuan, salah satu daripada rahmat Allah, kita nak tengok rahmat Allah yang Allah turun pada kita, iaitu setiap masalah yang Allah timpakan kepada kita di dunia, setiap masalah yang Allah timpakan kita di dunia, kita tak rasa susah masalah itu. Bahkan kita nampak sentiasa jalan keluar dia. Maksudnya setiap ujian, setiap masalah dalam hidup ni, antara orang yang Allah berikan rahmat dalam hidup dia, iaitu dia tak rasa susah dengan masalah, dengan ujian. Bahkan setiap masalah dan ujian, dia akan nampak jalan keluar. Itu rahmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tuan-tuan janganlah kita baca Quran, saya baca surah ni, baca Quran ni, baca ayat ni sebab saya tak nak miskin, saya tak nak susah, saya tak nak ni. Ini hadis-hadis fadilat yang tak diketahui sahihnya. Namun yang sahih daripada Nabi SAW tuan-tuan, iaitu kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi SAW, sesiapa yang membaca Al-Quran, kata Nabi, bacalah Al-Quran ini, sebab Al-Quran ini akan datang kepada kamu pada hari kiamat sebagai syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi tuan-tuan, kita baca Quran bukan sebab tak nak miskin, tak nak fakir, nak luar rezeki, nak dapat jodoh. Tak, kita baca Quran sebab tahu ada ganjaran pahala di sisi Allah, dan kita tahu dia akan menjadi syafaat kepada kita di hari akhirat. Dan yang di dunia ni, saya baca Quran sebab saya nak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betulkan balik kita punya niat baca Quran. Bukan sebab sekian-sekian ni, tapi kerana ini matlamat Quran diturunkan. Kan Allah Ta'ala sebut, zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Quran ni Allah turunkan sebagai menghilangkan keraguan dan memberikan petunjuk kepada orang yang bertakwa.
Okay, jadi kita letakkan matlamat. Saya baca Quran sebab saya nak dapat petunjuk daripada Allah. Sebab saya nak selesaikan keraguan-keraguan dalam kehidupan saya. Yang ini yang perlu kita perbetulkan niat kita dalam membaca Al-Quran. Okay, yang ini lebih utama lagi. Kita berharapkan adanya syafaat Quran pada kita di hari kiamat. Okay, sebab syafaat, kemudahan, pahala dari kiamat itu lebih utama daripada rezeki yang sedikit dekat dunia, tuan-tuan. Allah bagi kelapangan rezeki sikit, Allah Ta'ala bagi duit lebih sikit. Itu adalah nikmat yang kecil berbanding dengan pahala dan syafaat di hari kiamat. Boleh jadi rezeki yang melimpah dekat dunia, tuan-tuan, buat kita jadi lara, buat kita jauh daripada Allah, buat kita jadi lupa Allah, buat kita jadi sombong dengan Allah. Lagi dahsyat, baik kita mengharapkan sesuatu yang lebih besar daripada sesuatu yang lebih kecil. Okey? Baik, jadi niatkan sungguh-sungguh, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tengok hadis yang ketiga pula daripada Imam Ahmad, meriwayatkan daripada Sama' bin Hab, yang mana dia pernah dengar daripada Jabir bin Samurah. Okey, ini ada satu hadis, tuan-tuan, daripada Imam Ahmad. Hadis ni hadis sahih, iaitu Jabir bin Samurah, dia cerita, katanya Nabi SAW sentiasa mengejarkan solat seperti kalian sedang solat sekarang ini. Dia kata Nabi buat sama macam kalian buat solat. Tetapi Nabi SAW akan meringankan solat Nabi SAW. Maksudnya Nabi tak sampai memberatkan. Solat jamaah Nabi tak sampai menyusahkan makmum-makmum yang lain. Okay? Kemudian kata Jabir lagi, solat Nabi SAW lebih ringan daripada solat kalian. Kadang-kadang kita tengok, tuan-tuan, ada kat sini hadis ni dia nak bagi tahu kepada kita tentang yang mana Nabi SAW walaupun Nabi ni Rasul. Okay, yang mana Nabi SAW sentiasa memikirkan tentang makmum-makmum dia. Okay, makmumnya ada urusan ke, ada perkara-perkara ni ke, ada urusan anak-anak ke, Nabi akan sentiasa meringankan. Ini dalil ya. Dan kata Jabir bin Samurah, dia kata apa? Dan Nabi SAW akan membaca surah Al-Waqi'ah dan surah-surah yang semisal dengan Al-Waqi'ah pada solat subuh Nabi SAW. Mungkin kita dengar hadis ni, tuan-tuan, apa yang Nabi ringan sangat tu? Waqi'ah buat solat subuh. Waqi'ah ada 96 ayat, tuan-tuan. Mana ringannya? Tuan-tuan kena bandingkan hadis ini dengan sahabat-sahabat dan tabi'in selepas zaman Nabi SAW, yang mana iman mereka memang luar biasa, ibadah mereka, amal soleh mereka memang luar biasa. Jadi mereka bacaannya panjang-panjang sehingga mereka teringat hadis ini daripada Jabir bin Samurah. Kata Nabi lebih ringan ibadahnya daripada kamu, sebab Nabi sendiri solat subuhnya hanya membaca surah Al-Waqi'ah. Mungkin mereka yang dengar hadis, tuan-tuan, mereka baca dalam surah subuhnya mungkin Baqarah, mungkin Al-An'am, mungkin kan, kita tak tahu. Nak dibandingkan ya. Tapi bagi kita Waqi'ah ni panjang sungguhlah. Okey. Itu hanya berdasarkan kepada perbandingan. Okey, baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya nak cerita pada tuan-tuan sebelum kita lebih jauh lagi, nak bagi tahu antara yang disebutkan oleh Jabir bin Samurah ni, Nabi membaca surah Waqi'ah di dalam subuh Nabi. Dan ini adalah sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Okey, sebab dia kata surah Waqi'ah dan semisalnya. Semisal tu apa? Kalau kita tengok dalam hadis dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW sendiri sebut Quran ni terbahagi kepada 4 bahagian. Okey, ada 4 bab. Quran ni kita nampak 30 juzuk. Hakikatnya kata Nabi ada 4 bab. Pertama, kata Nabi, bahagian pertama namanya As-Sab'ut Tiwal. As-Sab'ut Tiwal. As-Sab'ut Tiwal ni maksudnya 7 yang panjang. 7 surah yang panjang-panjang. Dan 7 surah yang panjang-panjang ni, As-Sab'ut Tiwal, kata Nabi, ini adalah bahagian yang menggantikan kitab Taurat. Kitab yang turun pada Nabi Musa tu, kata Nabi, As-Sab'ut Tiwal ni menggantikan kitab Taurat. 7 surah yang panjang. Apa 7 surah yang panjang, tuan-tuan? Iaitu Al-Baqarah, Ali Imran,
Al-Ma'idah, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anfal, At-Taubah. Ini 7 surah yang panjang. Kalau tuan-tuan starting baca Quran, tuan-tuan akan nampak dan tuan-tuan akan sendiri boleh rasa panjang sungguh surah ni. Al-Baqarah sahaja dah berapa juzuk tuan-tuan? 2 juzuk, 3 juzuk kan di surah Al-Baqarah sahaja. Okey. Ini yang namanya As-Sab'un Tiwal, daripada Al-Baqarah sampailah kepada surah At-Taubah. Kemudian kata Nabi SAW, bahagian yang kedua namanya Al-Mi'in. Yang mana Al-Mi'in ni bahagian dalam Quran adalah sebagai ganti kepada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Okay? Yang mana Al-Mi'in ni adalah merujuk kepada surah-surah yang 100 ayat dan lebih. Okay, kalau As-Sab'un Tiwal tu memang surahnya panjang-panjang sungguh. Tapi kalau Al-Mi'in yang menggantikan Zabur, dia adalah surah yang 100 ayat dan lebih, 100 ke atas ayat dia. Apa dia tuan-tuan? Dia merujuk kepada surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Isra, surah Al-Kahfi, surah Taha, surah Anbiya, surah Qasas, surah Hajj. Okey, saya sengaja sebut benda ni tuan-tuan, ni sebagai mukadimah kita untuk tuan-tuan nampak pembahagian dalam Quran yang disebutkan dalam hadis tu. Waqiah dan semisal. Apa misal tu? Kita nak tahu. Saya minta maaf, mungkin sebelum ni kita tak berapa nak detail kan. Saya hanya surface kan. Tapi tuan-tuan dah mengikuti kuliah saya saban minggu. Saya rasa ada baiknya untuk kita tingkatkan sedikit kita punya kelas kita supaya ada peningkatan dalam pembacaan Al-Quran kita. Paling tidak tuan-tuan tahu dah ilmu ulum Quran macam mana, ilmu Quran macam mana, ilmu tafsir macam mana kan. Kita dah ada sedikit-sedikit basic awal ni. Okey, kemudian tuan-tuan, bahagian 2 namanya Mi'in. Bahagian yang ketiga namanya Al-Mathani. Al-Mathani, bahagian ketiga. Dan Nabi kata Al-Mathani ini adalah menggantikan kitab Injil yang diturunkan kepada Isa bin Maryam. Okey. Yang mana Al-Mathani adalah surah-surah yang kurang daripada 100 ayat. Okey, surah-surah yang kurang daripada 100 ayat. Dan surah-surah Al-Mathani tuan-tuan, banyak dia bercerita tentang kisah-kisah Nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, perkhabaran-perkhabaran terdahulu yang berulang-ulang. Ni tuan-tuan boleh jumpa. Tuan-tuan kalau baca Quran ni, tuan-tuan akan nampak perbezaan dan pembahagian tersebut. Kita boleh tengok sikit-sikit. Ni namanya surah Al-Mathani. Surah-surah di Al-Mathani. Dan kata Nabi SAW, namun aku dilebihkan dengan Al-Mufassal. Al-Mufassal ni Nabi kata aku dilebihkan pada surah-surah Al-Mufassal. Okay, ni Quran ni. Yang mana Mufassal dekat sini tuan-tuan adalah bermula daripada surah Qaf sampailah penghujung Quran, iaitu surah An-Nas. Al-Mufassal. Mufassal ni adalah surah yang pendek-pendek. Kita boleh nampak, kita selak Quran di hujung-hujung Quran tuan-tuan, tuan-tuan akan nampak Bismillah tu, setiap pembuka surah tu tak sepanjang macam As-Sab'un Tiwal, macam Al-Mi'in, macam Al-Mathani, tak. Dia dah mula pendek-pendek. Mufassal tu maksudnya yang terputus-putus lah, yang pendek-pendek. Dan Mufassal ni pecah pada 3. Tuan-tuan dengar je saja ya. Kalau boleh catat-catat, tak boleh catat pun tak apa. Dia ada namanya Mufassal yang panjang, Mufassal Tiwal. Kemudian dia ada Mufassal Awasid, iaitu surah Mufassal yang sederhana panjang. Kemudian dia ada Mufassal Qisar, iaitu Mufassal yang pendek dari pembahagian dia. Jadi Al-Waqi'ah yang kata Jabir bin Samurah ni Nabi baca pada awal pagi, Nabi baca pada awal subuh Nabi tu, adalah merujuk kepada ini surah Mufassal, tapi dia berada di Mufassal yang panjang. Okey. Sebab surah Al-Waqi'ah ni dia berada dipanggil sebagai Mufassal Tiwal. Kalau tuan-tuan tengok pada sunnah Nabi, Nabi akan membaca surah solat subuh Nabi akan membaca surah yang duduk di kategori Mufassal Tiwal. Okey, daripada Qaf sampailah kepada surah Al-Mursalat. Itu Nabi akan baca pada waktu subuh. Manakala pada waktu maghrib Nabi akan baca pada
Nabi akan baca pada solat maghrib Nabi dengan mufassal kisar, surah yang pendek-pendek daripada Ad-Duha sampai An-Nas. Manakala pada solat Isyak Nabi akan baca surah yang sederhana pendek ataupun sederhana panjang, dipanggil sebagai mufassal awasid, daripada An-Naba sampailah kepada surah Al-Lail. Okey, tak apa tuan-tuan, nanti tuan-tuan boleh dengar balik saya punya video ni, tuan-tuan boleh catat. Okey. Ni sekadar sunnah yang Nabi SAW lakukan pada solat-solat jamaah Nabi SAW, yang nak katakan sederhananya Nabi di dalam solat-solat Nabi SAW. Okey, baik, ala kulli hal tuan-tuan, kita tak nak bicara panjang nanti. Sekarang tuan-tuan, kita akan tengok pada perbezaan surah sebelum Waqiah dengan surah Waqiah. Sebab kita nak relate ni, kita dah baca dah surah Ar-Rahman. Sekarang kita nak masuk surah Al-Waqiah. Waqiah dan Ar-Rahman ni tuan-tuan, dia saling berkait. Kalau tuan-tuan ingat lagi surah Ar-Rahman, walaupun cerita tentang nikmat-nikmat Allah, tetapi ada cerita tentang hari kiamat. Ada dua syurga yang tertinggi yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Waqiah, surah Ar-Rahman. Sekarang surah Al-Waqiah, Allah cerita tentang kiamat, dan Allah Ta'ala kaitkan dua syurga tersebut dengan surah Al-Waqiah. Allah perincikan siapa sebenarnya yang duduk dekat syurga dua yang tertinggi dan dua yang rendah tu. Siapa yang duduk sebenarnya kat lokasi-lokasi tersebut. Yang ini yang kita akan bincang pada surah Al-Waqiah. Okey, sekarang saya minta maaf tuan-tuan, memang saya ada masalah line dekat sini. Memang ada masalah line. Minta maaf sangat-sangat kalau terputus-putus. Okey. Tapi saya akan, kalau terputus saya tak akan bercakap. Okey. Tuan-tuan jangan risau, insya-Allah. Baik, sekarang ni tuan-tuan kalau boleh buat nota, tuan-tuan buat perbezaan di antara Ar-Rahman dan juga Al-Waqiah. Okay, kita slow and steady tuan-tuan. Al-Waqiah dan Ar-Rahman, apa perbezaan dia, apa persamaan dia? Kita akan tengok dulu. Baik, sekarang kalau tuan-tuan tengok Ar-Rahman dan Al-Waqiah, perbandingan di antara dua surah ni tuan-tuan, perbezaan di antara dua surah ni tuan-tuan, Ar-Rahman, Allah Ta'ala bicara berkaitan tentang langit kan. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Kemudian Asy-Syamsu wal Qamar bihusban. Kan Allah Ta'ala cerita tentang langit ni. Ada matahari, ada bintang, ada langit. Dan Allah Ta'ala sebut tentang langit yang terpecah dan terbelah pada surah Ar-Rahman. Manakala pada surah Al-Waqiah, Allah Ta'ala bicara berkaitan tentang bumi yang bergoncang dan gunung ganang yang hancur. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Artinya, kalau orang baca surah Ar-Rahman, dia masih lagi belum sempurna lagi cerita kiamat dia. Sebab dia hanya nampak langit terpecah, tapi dia tak tahu macam mana keadaan kiamat di bumi. Al-Waqiah menyempurnakan. Waqiah sambung, idza rujjatil ardu rajja. Bayangkan orang baca Ar-Rahman, nampak dah gambaran langit terpecah, matahari dan sebagainya. Masuk surah Al-Waqiah, kita akan nampak Allah cerita tentang bumi pula bergoncang pada hari kiamat, dan Allah cerita tentang wabussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung pun akan ranap hancur pada hari kiamat. Nampak? Dia saling berkait, menyempurnakan di antara satu sama yang lain. Kemudian tuan-tuan, yang kedua, dalam surah Al-Waqiah, surah Ar-Rahman, kita dah bicara tentang dua syurga yang tertinggi dan dua syurga yang duduk di bawah dua syurga tertinggi tadi tu. Dia nak kata level rendah pun tak boleh juga tuan-tuan. Dia bawah sikit makam dia. Okay, kita dah bincang ada syurga tertinggi, ada syurga yang terendah. Siapa yang duduk dalam dua syurga ni? Saya dah sebut dah pada kuliah kita yang lalu. Dia adalah yang duduk di syurga yang bawah adalah Ashabul Yamin. Manakala yang duduk di syurga yang tertinggi iaitu golongan Al-Muqarrabin kan. Macam mana saya tahu kedudukan ni? Saya boleh katalah, saya baca tafsir, saya tahulah. Tapi jawapan daripada ulama tafsir adalah mengambil daripada jawapan daripada Allah. Macam mana jawapan Allah? Iaitu Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Waqiah. Allah sebut dalam surah Al-Waqiah.
Dalam surah Al-Waqi'ah, Allah cerita ada 3 jenis golongan. Ada golongan kanan, ada golongan kiri, ada golongan terdahulu. Wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah wasabiquna sabiqun. Allah Ta'ala ada explain tentang 3 golongan. Daripada 3 golongan ni tuan-tuan, 2 golongan syurga, 1 golongan neraka. Okey. Golongan terdahulu as-sabiqun, kemudian ada golongan maimanah, golongan tangan kanan. Satu lagi golongan ahli neraka iaitu golongan al-mash'amah, golongan tangan kiri. Yang 2 yang Allah explain tuan-tuan, siapa maimanah ni? Inilah ashabul yamin, duduk di syurga bawah tu. Manakala as-sabiqun adalah golongan al-muqarrabin yang duduk di syurga yang tertinggi. Okay? Dan kita akan nampak nanti tuan-tuan Allah explain macam mana nak dapat ke darjat tersebut. Nanti kalau ada kesempatan saya akan baca hadis Nabi yang kita cuba usahakan kita dapat darjat tersebut. Maksudnya Nabi ada bagi tahu apa amalan, apa perbuatan mereka yang duduk di golongan-golongan ni. Okay? Macam mana keadaan mereka di syurga nanti. Dan kita cuba tiru di dunia. Sebab kita akan dibalasi dengan perbuatan kita di dunia. Orang dalam syurga tak ada hasad dengki. Kan Allah Ta'ala kata, apa yang disebut tu dalam syurga, tidak ada perkara yang sia-sia. Tidak ada hasad, semuanya adalah zikir. Itu memang yang akan disebut oleh ahli syurga. Apa yang kita boleh faham, iaitu kita nak jadi ahli syurga, kita di dunia latih diri, jangan cerita hal orang, jangan mengata orang, jangan ada hasad dengki dengan orang. Sebab kita nak jadi ahli syurga, kita mesti tiru perangai dan sifat ahli syurga. Itu maksudnya. Okay? Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini nanti kita akan tengoklah nanti. Ini sekarang mukadimah dulu. Bawa nampak perbezaan-perbezaan dia. Okey. Kemudian tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam okey, tadi saya bersebutkan dalam Ar-Rahman ada 2 level syurga. Di dalam surah Al-Waqi'ah ada 2 golongan yang akan duduk di 2 level syurga tadi tu. Itu dia punya perbezaan dia, menyempurnakan antara satu sama lain. Yang ketiga, kalau tuan-tuan tengok, Allah cerita tentang Quran dalam surah Ar-Rahman pada muqaddimah Rahman. Tapi dalam surah Al-Waqi'ah, Allah cerita tentang Quran pada penghujung surah Al-Waqi'ah. Quran tetap ada. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Quran, macam mana cerita Quran mesti ada. Mesti ada. Allama bil Ar-Rahman, allama al-Quran, kan? Allah Ta'ala sebut pada muqaddimah Ar-Rahman. Pada Waqi'ah pun Allah sebut cerita Ar-Rahman, tapi duduk di hujung. Ni di awal, ni di hujung. Pada surah Ar-Rahman, Allah cerita tentang kiamat di hujung. Tapi surah Al-Waqi'ah, Allah cerita kiamat di awal. Dia macam terbalik tuan-tuan. Puzzle tu dia terbalikkan je. Okay? Baik, kalau kita tengok tuan-tuan, seolah-olahnya macam Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah ni satu surah. Bayangkan seolah-olahnya Allah nak cerita Quran, kemudian masuk cerita kiamat, bersambung dengan Waqi'ah kiamat, akhir balik dengan Quran. Seolah-olahnya macam tu. Kita boleh nampak lah dia punya flow dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang ini tuan-tuan, para ulama tafsir kita yang contemporary, Dr. Wahbah pun sebut dalam kitab tafsir Al-Munir dia menyebutkan tuan-tuan, antara yang saya teringat, iaitu tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Qiyamah. Okay, kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Qiyamah, okay, misalnya saya tunjuk kepada tuan-tuan. Sekejap. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75, okay, surah yang ke-75, surah Al-Qiyamah, tuan-tuan akan tengok bila Allah kata la uqsimu biyaumil qiyamah, ayat 1 tu, sampailah ayat sampailah ayat yang ke-15, walau alqa ma'azirah. Allah ada sebut walau alqa ma'azirah. Allah cerita kiamat ni. Direct ni, 15 ayat pertama surah kiamat, cerita kiamat. Lalu tiba-tiba ayat 16 sampai ayat yang ke-19, Allah Ta'ala
cerita tentang Quran. La tuharrik bihi lisanika lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Allah ada sebut 4 ayat cerita Quran. Kemudian ayat 20 Allah sambung balik cerita kiamat. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah wujuhun yawma idzin nadirah, sampai habis cerita kiamat. Ni dah surah kiamat. Tuan-tuan nampak 15 ayat pertama kiamat, kemudian selang 4 ayat Quran, kemudian sambung balik cerita kiamat. Kenapa macam melompat tuan-tuan? Kenapa tak kiamat tu terus sampai teruslah, tak ada dicelahi dengan cerita Quran? Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan tafsir Al-Munir pada tafsir surah kiamat, dia kata apa? Sengaja Allah celahi cerita kiamat dengan ayat Quran, dengan cerita Quran, sebab seolah-olahnya setelah Allah menggambarkan 15 keadaan di hari kiamat, kesusahan dan susahnya, kesulitan pada hari kiamat itu, Allah Ta'ala tenangkan pembaca-pembaca Quran dengan Al-Quran. Iaitu Allah Ta'ala nak bagi tahu, kamu boleh lepas daripada kesusahan tersebut, kesulitan tersebut, bila kamu kembali kepada Al-Quran. Bila kamu membaca Al-Quran, dia adalah syafi'an li ashabi. Dia akan memberi syafaat kepada pembacanya. Quran pemberi syafaat. Quran memberi ketenangan. Quran akan membantu dan membela kita di hari kiamat. Sebab itu Allah celahi dengan Quran. Dan begitulah pada surah Ar-Rahman dan Waqi'ah. Ar-Rahman Allah dahulu dengan Quran, diakhiri dengan kiamat. Waqi'ah diawali dengan kiamah, diawali dengan kiamah, diakhiri dengan Quran. Seolah-olahnya Allah Ta'ala bagi tahu, kamu akan nampak suasana akhirat, suasana kiamat yang maha dahsyat, yang sangat menakutkan, yang fi syiddah wal makruh, dalam keadaan kesulitan dan perkara yang kamu tak suka, kamu benci ni. Tapi kamu kena maklum, yang mengelakkan kamu daripada kesusahan tersebut, kesulitan pada waktu tersebut adalah Al-Quran. Itu antara mesej yang nak disampaikan. Okay? Hari ni tuan-tuan, orang baca WhatsApp ni lebih tadabbur WhatsApp dan Facebook daripada tadabbur Al-Quran. Tengok satu berita ni, dia komen, Azizul Hasni Awang menang ni. Sebab apa dia menang? Sebab apa dia dapat perak, tak dapat emas? Sebab ni pelumba daripada Australia, daripada Great Britain, bla 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 bla. Kemudian dia tak puas hati, dia pergi serang pula orang tu punya media sosial, bergaduh dekat sana. Lebih fokus kepada isu-isu yang lebih penting. Okay? Dia pada isu-isu yang bukan penting, isu yang tak sepatutnya dia ambil berat. Isu yang lebih penting dia tak pentingkan. Al-Waqi'ah tuan-tuan, cerita kiamat. Sepatutnya kita sebagai seorang mukmin, cerita kiamat ni kita benar-benar hadam, benar-benar tahu, benar-benar belajar dan benar-benar kaji. Sebab ini adalah Al-Waqi'ah, hari realiti, hari pasti terjadi, hari masa hadapan kita yang kita akan lalui. Sepatutnya kita mesti tahu. Ni bila tanya kiamat, saya tak tahulah. Saya tahu sikit-sikit je apa yang saya dengar-dengar, tapi keadaannya, suasananya, apa yang berlaku, apa yang saya akan dapat, saya tak tahu. Benda tu adalah perkara yang sepatutnya tak berlaku tuan-tuan. Sepatutnya tak berlaku. Sebab ini adalah isu yang besar dalam hidup kita. Ini benda yang patut kita risau dan kita fikirkan berbanding perkara-perkara yang lain. Okay? Berbanding perkara-perkara yang lain. Ini perkara yang mesti kita utamakan. Tuan-tuan boleh faham maksud saya? Okay? Jadi inilah yang kita nak bawakan, mudah-mudahan sebagai pencetus, pembuka pintu kepada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah untuk terus belajar cerita kiamat. Kita belajar kiamat tuan-tuan bukan kita nak takut. Okay. Tuan-tuan kena bayangkan, kiamat adalah perkara yang mesti berlaku. Perkara yang saya akan lalui. Ini hari masa hadapan saya. Saya mesti tahu apa yang berlaku. Macam kita lah tuan-tuan. Kita belajar hari pertama di universiti. Kita sudah diceritakan kepada kita apa career path untuk kita punya course kita. Betul kan? Apa kamu akan dapat selepas kamu dapat segulung ijazah ni, apa yang kamu akan lalui lepas tu. Dia akan cerita kepada kita supaya kita tahu apa yang kita buat. Kita tahu matlamat kita. Begitulah kita mesti bercerita tentang hari kiamat.
Macam itulah kita kena belajar dan kaji tentang kiamat. Allah sebut banyak tuan-tuan dalam Quran. Nabi sebut detail dalam hadis Nabi. Tinggal kita je nak membaca dan mengkaji. Okey? Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak rugi belajar pasal kiamat tuan-tuan, sebab ini masa hadapan. Untuk masa sekarang ni, apa saya dapat faedah daripada cerita kiamat? Dia akan menghilangkan resah kita. Dia akan menghilangkan rasa duka cita kita. Kita susah, kita sempit tuan-tuan. Kita tak mudah cemburu dan hasad dengan orang yang lebih senang daripada kita. Sebab kita tahu kehidupan sebenar adalah di hari kiamat, bukan di hari dunia ni. Kan? Bila kita betul-betul berpegang tentang hari kiamat, kita rasa lebih tenang. Tak apalah, ni rezeki saya macam ni. Allah uji saya macam ni. Dengan sabar, saya dapat pahala. Kehidupan saya bukan di sini. Kehidupan sebenar saya di hari akhirat. Ini berlaku pada sahabat-sahabat Nabi SAW, tuan-tuan. Nabi cerita sahaja tentang tentang infak. Sahabat Nabi tak ada ragu-ragu, tuan-tuan. Ambil harta dia. Ni ya Rasul, ada perigi ni. Perigi ni saya infak pada kamu. Nabi kata, kamu ada perigi lain tak untuk keluarga kamu? Tak ada. Ini je satu perigi saya nak bagi pada Nabi. Nabi kata, tak payahlah bagi pada saya. Kamu ambil, simpanlah perigi kamu ni untuk keluarga kamu. Sahabat kata, saya tak fikir pun benda ni. Sebab dia tahu kehidupan sebenar akhirat, bukan di dunia. Ada seorang sahabat Nabi, tuan-tuan. Saya lupa, dia miskin. Sahabat yang terkenal, banyak riwayat hadis. Allahumma salli Muhammad. Lupa. Masyhur nama dia. Abu Zar mungkin nama dia. Abu Zar Al-Ghifari. Saya minta maaf, saya terlupa sungguh nama dia. Pernah ada orang meminta pada dia bantuan. Okay, minta bantuan pada dia. Dia miskin. Dia kata, saya ada selimut. Orang nak beri bantuan pada dia. Dia kata, tak apa. Saya ada selimut. Jangan risau. Musim sejuk dekat Madinah ni, jangan risau. Saya ada selimut saya sendiri. Orang kata, kamu miskin. Macam mana kamu ada selimut ni? Kita kata macam baju sejuk lah. Macam mana kamu ada? Dia tak fikir baju sejuk selimut tu dekat dunia, tuan-tuan, bukan kat rumah dia. Dia fikir dia ada dekat syurga tu. Sebab dia kata, itulah kehidupan saya di sebenar dekat sana. Di sini bukan kehidupan sebenar ni. Di sini bukan kehidupan sebenar. Kehidupan dia dekat hari akhirat. Dia dah fikir dah, saya ada, tapi bukan kat sini, tapi dekat syurga Allah Ta'ala. Sampai tahap tu, tuan-tuan. Bila hari akhirat, cerita kiamat meresap dalam dada-dada kita. Bila kita rasa benar-benar realiti kehidupan sebenar kita adalah di hari kiamat, dunia susah-susah kita, tuan-tuan, kita rasa tenang. Kaya kita akan rasa sombong. Bahkan kita rasa syukur dan kita rasa gembira untuk memberi. Sebab dengan harta yang saya ada, harta ni boleh mendatangkan pahala pada saya. Memberilah sebanyak mungkin yang kita boleh mampu memberi. Kan? Tuan-tuan boleh nampak impak kesan beriman pada hari kiamat kepada seorang mukmin. Jadi jangan menyesal dan jangan rasa tak penting, remeh untuk kita mengetahui dan mempelajari cerita-cerita hari kiamat. Dia ada kebaikan pada di hari kiamat nanti dan dia ada kebaikan untuk di dunia. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sekarang tuan-tuan tengok pada satu lagi last kali untuk mukadimah kita sebelum kita masuk tafsir surah Al-Waqiah, iaitu para ulama tafsir bincang tentang kelebihan pembuka Al-Waqiah dan kelebihan penutup Al-Waqiah. Subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang kita tak boleh fikir, tuan-tuan. Kita sekali baca kita tak nampak, tapi orang yang Allah Ta'ala memberikan hikmah pada mereka, ini mereka dapat, tuan-tuan. Dengan membaca, tuan-tuan, dia tak melihat secara zahir, tapi dibuka pintu-pintu hikmah yang lain. Dia boleh bandingkan dan boleh keluarkan faedah. Apa pembuka Waqiah, apa penutup Waqiah yang menjadi kebaikan pada kita yang membacanya. Apa sebalik surah ini, apa kaitan dengan sebelum surah ini, selepas surah ini. Subhanallah. Ni saya rasa sangat menakjubkan. Mereka-mereka yang terdahulu telah mengkaji, tuan-tuan, tentang Quran, ilmu Quran. Tinggal kita sahajalah nak membaca dan mempelajarinya. Okey, baik. Sekarang, tuan-tuan, pembuka dan penutup Al-Waqiah. Para ulama tafsir, tuan-tuan, menunjukkan kepada kita penutup dan pembuka Waqiah ni menarik. Selain daripada Allah Ta'ala mulakan dengan idza waqa'atil waqi'ah, dan Allah Ta'ala akhiri surah Waqiah ini dengan kalimah fasabbih bismi rabbikal azim. Okay, dia ada pertama dan kedua, tuan-tuan. Pertama, tuan-tuan tengok, bila Allah buka surah Waqiah dengan bersyarat, iaitu Allah ikat dengan syarat idza. Bila berlakunya idza, apabila.
waqa'atil waqi'ah, terjadinya waqi'ah, yaumul, yang realiti, hari yang pasti terjadi, hari realiti, hari yang penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Allah Ta'ala seolah-olahnya nak bagi tahu pada kita, tuan-tuan, sebelum berlakunya balasan neraka syurga, syarat nak berlaku idza, bila berlakunya kiamat. Itu maksudnya ayat syarat. Allah nak kata, tuan-tuan, cerita kiamat ni dan syurga neraka yang Allah akan explain dalam surah Waqi'ah, itu sebagai muqaddimah dia. Allah endingkan dia dengan fasabbih bismi rabbikal azim. Kata Allah Ta'ala, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Al-Azim, yang maha besar. Seolah-olahnya, tuan-tuan, Allah Ta'ala nak memberitahu kepada kita, keimanan pada hari kiamat ni, dia akan menjadikan tauhid kita, i'tiqad kita, tuan-tuan, bersih. Kita kena bersihkan tauhid kita, tidak ada unsur-unsur lain. Jangan hanya sekadar beribadah dengan Allah, tapi berdoa pada bomoh, kepercayaan pada bomoh, sandarkan kehidupan pada orang lain, pada makhluk dan sebagainya. Tapi keimanan kamu pada hari kiamat, kamu kena ingat, dia akan mensucikan tauhid kamu, i'tiqad kamu, supaya bulat kepada Allah, ibadah kepada Allah, sandar kehidupan pada Allah, berdoa dan berhajat pun kepada Allah. Sebab itu last kali kata fasabbih, bertasbihlah dengan bismi rabbikal azim, dengan menyebut nama Tuhan kamu yang maha besar. Okey, yang ini yang Allah Subhanahu wa taala nak cuba highlightkan. Dah cerita kiamat, last kali Allah kata fasabbih, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan kamu yang maha besar. Artinya, dengan kamu faham kiamat ni, clear tauhid kamu nanti, clear, bersih. Sebab kamu tahu tak ada lagi besar melainkan Allah Al-Azim yang maha besar. Okay? Dia menguasai dunia, dia menguasai akhirat. Dia menguasai langit, dia menguasai bumi. Dia menguasai syurga, dia menguasai neraka. Tidak ada tempat untuk makhluk lain menjadi penguasanya, melainkan Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Okay, itu pertama, tuan-tuan. Kedua, pemuka dan penutup Al-Waqi'ah ni, pada 3 ayat yang pertama, pada pembuka surah Al-Waqi'ah, Allah ada cerita tentang 3 golongan. Kalau tuan-tuan boleh tengok, nanti tengok pada ayat ke-7, ke-8 dan ke-9. Allah kata, wa kuntum azwajan thalatha, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, wasabiquna sabiqun. Kan Allah kata ada 3 golongan, golongan kanan, golongan kiri, golongan terawal, terdahulu. Okey, ni ada 3 golongan ni. Okey, ada 3 golongan. Kemudian, tuan-tuan, di hujung Quran, di hujung Waqi'ah, Allah Ta'ala sebut juga 3 golongan. Pada hujung Waqi'ah, tuan-tuan, Allah sebut 3 golongan. Tuan-tuan tengok pada ayat 90. Sekejap. Okey. Sekejap. Okey, ayat yang ke-90, ayat 91 dan juga ayat yang ke-92. Okey. Yang mana Allah Ta'ala ada sebut tentang Ashabul Yamin. Kemudian Allah ada sebut tentang Al-Mukadzibin Ad-Dallin. Ashabul Yamin merujuk kepada Ashabul Maimanah pada awal tadi tu. Manakala Al-Mukadzibin Ad-Dallin merujuk kepada Ashabul Mash'amah, golongan kiri tadi tu. Jadi tak apa, tuan-tuan, ni sekadar saya nak bagi tunjuk comparison di antara dua bin yang duduk di syurga yang terendah, iaitu Ashabul Yamin. Ini jawapannya pada surah Al-Waqi'ah. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh insya-Allah kita teruskan. Ada baki dalam beberapa minit lagi, 15 minit lebih kurang, tuan-tuan. Insya-Allah lah, mungkin kita dapat sentuh awal-awal pada surah ini, kan. Saya sangat suka, tuan-tuan, Al-Waqi'ah ini yang saya sebutkan tadi, walaupun mendaifkan surah Waqi'ah ini, menghilangkan kepapaan, tetapi kita fikir lebih lagi, dia bukan menghilangkan kefakiran kita dari sudut harta. Maknanya melepaskan kita.
Okay, siapa yang baca Quran, siapa yang baca Waqiah, dia mesti akan rasa akhirat lebih utama daripada dunia dia. Okay, akhirat lebih utama daripada dunia dia. Faham tentang akhirat, hadam tentang akhirat, dunia dia akan rasa seperti biasa. Susah macam mana pun, dia rasa tenang. Okay, macam mana pun sulit. Okay, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf 2-3 kali terputus ni. Minta maaf kepada semua. Saya takut saya tak dapat akhiri sampai 11.30 ni. Takut terawal. Kalau terawal, saya mohon maaf. Dia terstop lah tu. Okay, minta maaf sungguh-sungguh Okay, InsyaAllah kalau terputus lah lepas ni tuan-tuan, kalau terputus lepas ni banyak interruption ni, saya akan repeat sedikit pada minggu hadapan nanti apa yang kita dah sebut pada minggu ni insya-Allah. Okey. Tuan-tuan tengok pada ayat pertama, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Okey, pada 3 ayat pertama ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran awal pada hari kiamat. Apa yang berlaku tuan-tuan? Allah kata, idza waqa'atil waqi'ah, apabila berlakunya hari yang benar-benar susah, hari yang benar-benar sulit, dan ini adalah hari yang realiti berlaku pada hari kiamat nanti. Okey, ini adalah hari realiti yang sebenar-benarnya. Kehidupan dunia adalah la'ib wa lahwun. Okay, ini adalah hari permainan dan senda gurau. Ni dunia ni. Kiamat, akhirat adalah hari waqi'ah, hari realiti yang sebenarnya, yang penuh dengan kesusahan dan kesulitan. Okay, itu hari kiamat. Allah kata idza waqa'a, dan ini adalah hari yang pasti terjadi. Bagi orang yang benar-benar beriman pada Allah dan Qurannya tuan-tuan, dia akan rasa ini benda yang kita bakal hadapi. Ini adalah hari kita pada masa hadapan. Apa yang akan berlaku tuan-tuan pada hari kiamat nanti, hari realiti ni, Allah sebut pada ayat kedua sebagai explanation dia. Allah kata laisa liwaqa'atiha kadhibah, iaitu pada hari kiamat itu tidak ada kadhibah. Tidak ada kadhibah. Tidak ada orang yang akan sangkal, tidak ada orang yang akan mendustakan. Tuan-tuan nampak kaitan dia? Al-Waqi'ah adalah hari yang realiti, hari yang pasti terjadi. Ayat kedua Allah kata hari itu kerana dia pasti terjadi, tak ada orang akan jadi kadzibah, tak ada orang sangkal, tak ada orang akan dustakan, tak ada orang akan menafikan adanya hari kiamat. Dia kafir tuan-tuan, dia atheist, dia liberal, dia siapa lagi? Golongan apa nama tu? LGBT, apa-apa golongan tuan-tuan, murtad dan sebagainya, dia akan mengiyakan adanya yaumul qiyamah, adanya yaumul waqi'ah. Yang itu dimasukkan dengan laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tak ada orang yang akan nafikan, tidak ada orang akan sangkal kiamat tak adalah, kiamat mustahil berlaku. Tak ada. Hari itu adalah hari realiti. Okay? Hari yang sebenar-benar terjadi, dan semua orang akan mengiyakan, sama ada i'tiqad dia beriman ataupun dia tak beriman kepada Allah, semua akan mengiyakan. Tapi dah terlambat kalau baru nak mengiyakan pada hari kiamat nanti. Itu masuk pada ayat yang kedua. Okey, kata Qatadah tuan-tuan, dia kata tidak ada pengecualian, semua orang akan terkena, tidak ada pengecualian, tidak ada penolakan dan juga tidak ada pengulangan. Semua akan mengiyakan, ya, ini adalah hari kiamat. Okey, ini adalah hari kiamat. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khafidatur rafi'ah. Okey, khafidatur rafi'ah. Jadi tuan-tuan, saya tengok ada yang komen bawah, mungkin ada soalan-soalan saya terlepas. Okey, ada soalan ke tak ada kan? Baik. Sekarang tuan-tuan tengok kalimah khafidatur rafi'ah. Allah ada gunakan kalimah khafidah dan Allah ada gunakan kalimah rafi'ah. Khafidah ada golongan yang Allah akan rendahkan, dan ada golongan rafi'ah yang Allah akan tinggikan. Okey, siapa golongan yang Allah akan rendahkan dan siapa yang golongan yang Allah akan tinggikan tuan-tuan?
iaitu yang dimasukkan dengan khafidah, iaitu direndahkan ke dalam lubuk dalam neraka Allah Ta'ala. Manakala rafi'ah adalah golongan yang Allah akan tinggikan duduk di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu di dunia mungkin dia ditinggikan, dia dimuliakan, dia disokong, dia ada follower ramai. Tapi Allah Ta'ala boleh takdirkan dia dalam neraka nanti, direndahkan dia di hari akhirat. Ada orang di dunia tuan-tuan tak dipandang, dihina, dicerca, diketawakan, direndah-rendahkan. Tapi di hari akhirat Allah Ta'ala boleh tinggi dan muliakan dia. Pucuk pangkalnya tuan-tuan, keyword dia iaitu kita tetap membesarkan Allah Ta'ala. Kan dalam surah Ar-Rahman Allah Ta'ala sebut dah, kullu man 'alaiha fan. Semua makhluk di atas muka bumi ni fana, binasa. Okay? Kita punya i'tiqad tuan-tuan, semua akan binasa tuan-tuan. Saya tak termakan dengan kejian, saya tak termakan dengan pujian. Yang penting sekarang siapa? Saya dengan Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki al-jalal dan juga al-ikram. Yang ini i'tiqad. Yang Allah dah sebut Ar-Rahman tuan-tuan, Allah sambung pada ayat ini. Siapa khafidah? Siapa rafi'ah? Boleh jadi dia mulia dekat dunia, tapi akhirat dia terhina. Boleh jadi dekat dunia dia terhina, tapi dia mulia dekat hari akhirat. Macam mana nak dapat kedudukan yang mulia? Iaitu kembali kepada Allah Ta'ala. Semua akan binasa tuan-tuan, yang kekal hanyalah Allah. Tuan-tuan bayangkan, saya baca dalam kata-kata hikmah Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama tafsir daripada Mesir tuan-tuan. Dia mengatakan manusia kita ni lihat dunia dengan melihat dunia selepas kita mati. Mendalam tuan-tuan, dia kata, kamu nak lihat dunia, lihatlah dunia selepas kamu mati. Bagaimana, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, melihatlah dunia selepas kenalan-kenalan kita mati. Tengok orang lain mati tuan-tuan, tengok dunia dengan dia macam mana. Kalau dia, kata Syekh Mutawalli, kalau dulu di dunia dia menyayangi isterinya, bila dia mati, isterinya meninggalkannya. Walaupun isterinya sayang pada dia, isterinya tetap meninggalkannya. Adakah tuan-tuan, suami kita, isteri kita, siapa-siapalah kenalan-kenalan kita, mati suaminya, mati isteri. Okay? Sayangnya pada pasangan dia, macam mana pun tuan-tuan, dia tetap akan tinggalkan pasangannya yang telah meninggal dunia. Dia mesti tinggalkan. Tak pernah lagi kita jumpa ada orang sayang sungguh dengan suami dia, dengan isteri dia. Suami dia dah ada kereta tanam, isteri dia dah kereta tanam, pasangannya akan buat rumah atas kubur tu. Takkan ada. Takkan ada. Nak tak nak, kita kena terima realiti. Inilah realiti. Pasangan yang kita sayang, harta yang kita sayang, anak-anak yang kita sayang, dan mereka sayangkan kita, bila tiba hari perpisahan, mereka tetap akan pisah dengan kita. Mereka tetap akan tinggalkan kita walaupun mereka sayang. Tak ada orang akan buat rumah atas kubur. Tak akan ada orang sanggup tunggu suaminya di atas kubur tu. Isterinya meninggal pagi tadi, dia tunggu je sampai dia mati di atas kubur. Tak akan pernah. Dia akan pulang ke rumah. Cukup masa tuan-tuan. Walaupun dia akan ingat sekian-sekian, tapi bukan saban hari, bukan saban waktu. Ada masa teringat, ada masa dia akan disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Benda ni kita kalau fikir sungguh-sungguh tuan-tuan, realiti sungguh-sungguh, kita berpada-pada sayang kepada makhluk tuan-tuan. Isteri kita, anak-anak kita, walaupun kita sayang, pada suami kita walaupun kita sayang, kita tahu sayang saya pada mereka adalah kerana sayang saya pada Allah. Sayang saya pada Allah, Allah akan sayang kepada saya. Okay? Sebab semua akan meninggal, semua akan binasa. Yang kekal hanyalah Allah. Pasangan kita lupakan kita, dunia kita akan tinggalkan kita, lupakan kita. Tapi Allah tak akan lupa dan tinggalkan kita. Kan Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, sanafrughu lakum ayyuhath thaqalan. Pada hari kiamat, sanafrughu, Allah akan luangkan masanya untuk wahai kamu jin dan manusia, untuk Allah azab, untuk Allah hakimi amalan-amalan kita. Allah tak lupakan kita tuan-tuan. Tapi makhluk lupakan kita. Dia akan tinggalkan kita. Tapi Allah tak pernah sekali-kali tinggalkan kita. Dunia tak tinggal, akhirat tak tinggal. Jadi tuan-tuan, jangan sampai sayangkan orang lain, makhluk tuan-tuan, sampai kita meninggalkan Allah. Tapi sayang makhluk, bawa mereka kepada Allah Ta'ala.